Assalamualaikum, nama saya Amalina Nudin. Hari ini saya bercadang nak buat Facebook Live untuk rakan-rakan Facebook kerana terinspirasi dengan Dr. Nurhanisah dan Dr. Saidatul Husna yang bekerja di Hospital Tanah Merah. Mereka telah buat satu video yang best lah semalam dengan minggu lepas kalau tak silap, tentang tajuk macam mana nak survive dalam toxic environment. Saya rasa sangat bagus. So saya pun macam rasa nak buat satu video untuk memberi manfaat kepada rakan-rakan saya juga. Sorry, saya akan terkeluar bahasa Kelantan, tak seperti mereka lah. So pada awalnya saya nak tanya, ada tak rakan-rakan saya yang nak tanya soalan? Rasanya banyak. Lately saya post tentang macam mana nak menulis buku, tentang tips tulis buku untuk beginner kan. Saya rasa sangat ramai orang yang berminat nak menulis tapi tak tahu cara bagaimana. So hari ni saya rasa nak cerita macam mana satu persatu buku yang pernah saya buat. Mungkin anda boleh ambil sedikit tips daripada perjalanan saya membuat buku. Dan Alhamdulillah setakat hari ni, sejak tahun 2016, 2017, 18, 19, 20, 5 tahun ni, Alhamdulillah dah ada 8 buku yang ada nama saya di covernya. Walaupun bukan sepenuhnya buku tersebut saya tulis bersendirian, ada juga yang saya tulis beramai-ramai, tapi saya macam menganggap 8 buku tu adalah buku saya lah. Okey, mula-mula macam mana saya terjebak boleh buat buku. Sebenarnya saya seorang yang agak introvert, yang mana banyak idea-idea akan berlaku ataupun dikeluarkan dalam minda sahaja. Macam tak outspoken sangat lah untuk bercerita atau tak extrovert. Adalah sometimes yang saya extrovert, tapi most of the time saya adalah seorang introvert. So sekarang baru macam nak belajar jadi extrovert sikit. Selepas kerja semua macam perlu latihan bercakap bagi doktor. So macam kena belajar untuk extrovert juga, walaupun kadang-kadang. So saya menulis hampir setiap hari di Facebook sejak sejak Tamhidi. Tamhidi tu kiranya asasi lah, metrik. So saya berasasi di USIM dekat nilai. So macam stres, asasi sangat stres. So everyday kita akan rasa nak meluah sesuatu. So kita meluah kat Facebook, tapi kita guna ayat yang bukan negatif lah. Kita cuba macam mempositifkan ayat tu. Everyday kita tulis input ataupun sharing yang kita dengar dari ceramah ke mana-mana. So di asasi, lepas tu tahun 1, tahun 2 saya macam apply benda yang sama. Saya pergi usrah, saya dengar lecture pasal penyakit ke apa-apa semua, pasal ataupun nasihat ustaz dalam kelas hafazan. So macam everyday cuba tulis, walaupun sikit cuba je tulis. Niat nak berkongsi dengan niat nak hilang stres lah. So pada satu masa saya rasa banyak sangat dah saya tulis, sampaikan saya rasa rugi kalau tak buat buku. Macam melimpah ruah lah dekat Facebook tu, macam banyak sangat tulisan. So saya pun ada satu buku ni, nama dia buku Tok Guru Ni Aziz. Nama dia Bicara Ini Demi Ilahi. Terbitan Karang Craft lah. Saya jumpa rasanya dalam tahun 3 ataupun tahun 4 medik masa tu.
So saya tengok di bahagian belakang dia ada iklan lah. Ingin mendapatkan royalty melalui buku ataupun ingin menjadi penulis bestseller, ingin tambah pendapatan, macam tu lah dia punya iklan dekat belakang buku. Lepas tu saya pun cuba kumpul tulisan dekat Facebook. Saya buat buku lah. Masa tu tajuk buku tu Islam itu Indah rasanya, manuskrip tu. Saya kumpul banyak sangat tulisan. So saya hantar dekat email yang ada dekat belakang buku, nama Karang Craft. And then saya tunggu. Mula-mula diterima lah manuskrip tu. Dia cakap akan diberikan masa beberapa bulan untuk penilaian dan sebagainya. So tunggu sebab kita macam tak popular sangat, tak pandai sangat menulis masa tu. So sangat lambat jawapan diberikan. And then pada masa tahun 4 tu saya pergi pesta buku, terjumpalah satu penerbit buku. Penerbit tu nama Aiman Bana. And then dia pun cakap, nak tak tulis buku bawah saya. Dia pun bawa ada satu buku masa tu, dia nak buat syarikat lah. And then saya pun ambil balik manuskrip yang ada dekat Karang Craft. Saya hantar dekat Aiman Bana. So dalam setahun juga baru dapat publish. Nama buku tu Aku Student Medik. Dalam buku ni banyak saya kumpul tulisan ceramah Ustaz Abid, Prof Muhaya, ceramah Usroh, pengalaman berada dalam hospital, masa jumpa budak mengandung tak kahwin. Semua saya tulis kan. Sebab benda yang saya tulis di Facebook, tips medical student, semua tu. And then pada suatu hari timbul isu sebab buku ni sama tajuk dengan buku yang satu syarikat lain sedang buat. Sebenarnya buku ni ada dicadangkan namanya Aku Budak Medik. So saya kena tegur oleh satu syarikat lain, cakap kenapa curi nama tajuk buku saya. Macam kita orang dah lama brainstorm nak tajuk tu Aku Budak Medik. So kita pun tukar jadi Aku Student Medik. And then alhamdulillah saya cuba menukarkan isu dan kontroversi ni menjadi peluang. Saya cakap saya berminat nak menyumbang tulisan dalam buku awak. Macam satu tu buku tu syarikat tu nama Caterpillar. Dia pun cakap boleh. So saya pun hantarlah cerpen saya dalam buku ni, Aku Budak Medik 3 Stetoskop. Adalah beberapa helai tulisan saya bersama belasan student medik yang lain. So and then cuba lagi rebut peluang untuk menulis lagi dalam Aku Budak Medik yang keempat. Dalam buku ni ada 4 siri lah, 1, 2, 3, 4. So ABM 3 dan 4 saya berjaya masuk lah. Walaupun kita tak dapat sangat royalty, tapi macam at least kita rasa ini buku kita. And then Aku Student Medik tu bawah syarikat Inspirasi. Dia pun ada ambil beberapa tajuk dalam Aku Student Medik. And then dia combine dengan penulis bawah dia. Contohnya Aiman Bana, ada Farhan Rahmat, Azura Zamri, beberapa penulis. Dia copy semua tu letak dalam satu buku namanya Sentapirasi. And then dah nak masuk kerja, nak masuk HO kot masa tu. Saya menganggur dalam masa 8 bulan. And saya bertemu seorang kawan daripada penulis ni. Ada dalam banyak-banyak penulis ni, ada seorang yang bernama Nurhanisah Zainurin. Dia cakap, "Akak, jom kita jumpa nak?" So once jumpa tu macam kenal, timbul idea nak buat satu buku lain masa menganggur tu. Tapi sebab kekangan masa dengan modal semua tu,
kita orang berjaya jual e-book sahaja, tak jual hard copy. So, e-book tu berjaya lah, beberapa puluh orang beli. Tapi saya sempat print satu buku ni. Kalau print satu agak mahal lah. Kami bercadang nak jual buku ni kalau ada permintaan yang ramai, sebabnya best sangat. Cara menulis untuk beginner, macam mana nak dapatkan idea, bila nak menulis, guna handset boleh menulis ke, macam mana nak susun, and then best lah. Doakan kami boleh publish buku ni, sedang dalam perbincangan lah. And then once saya rasa dalam masa kerja, saya rasa tak boleh rasanya aku nak buat buku ni, busy sangat HO ni. Tapi sebab stres sangat, HO adalah satu yang sangat stres. 70 jam lebih kerja dalam masa seminggu. So everyday saya kena ada something yang stress outlet. And then saya rasa menulis lah salah satu stress outlet yang paling best untuk saya. Sebabnya balik kita macam rasa malas lah nak cakap dengan orang. Sebab dah banyak sangat dah bercakap dekat hospital. Contoh nak kelak pesakit, mengambil sejarah pesakit, nak suruh ibu bersalin. Rasa letih sangat bercakap tu. Terutamanya untuk introvert macam saya rasa letih. So saya balik, saya menulis. And then tak menulis di laptop pun, saya menulis di handset. Sebab senang. So kadang-kadang sambil makan boleh menulis, sambil tunggu orang ambil boleh menulis. So cuba je menulis di mana-mana, sikit-sikit and post kat Facebook. And then benda yang sangat menarik Facebook ni, dia ada, kita boleh share dalam satu album. Mungkin kita boleh simpan tulisan, kalau tazkirah, letak album tazkirah, tulisan pasal hospital, motivasi, macam tu lah. Macam boleh albumkan poin-poin kita buat tu. And then sebab banyak sangat meluah perasaan masa kerja, saya pun kumpul, boleh jadi satu manuskrip yang tebal dalam 300 page masa tu. Tahun lepas masa pesta buku dah nak start, ada syarikat Komrad buku, dia cakap boleh kami nak publish buku awak macam. Sebabnya buku ni macam ikut tema yang syarikat mereka nak lah. Ada yang dia jual pasal dia bukukan pasal engineer, macam mana kerja cikgu, macam mana kerja HR. So buku HO ni menepati piawai macam apa yang mereka carilah. Ni adalah macam mana kerja seorang HO. Kalau rasa macam nak jadi doktor ke, macam mana permulaan nak menjadi doktor, boleh baca buku ni. And then ada yang nota medik yang saya letak dalam buku ni, terlalu medik dan ilmiah. Saya buang, and then buat satu buku lagi. Yang ni saya buat sendiri, saya print sendiri, guna model sendiri, dan letak atas nama Amalina Nordin Enterprise. And then jual sangat laku. Saya tak sangka. Sebabnya saya sangka orang awam ramai akan beli buku ni, tapi rupanya target market sangat banyak adalah untuk buku ni. Sebabnya contoh dalam buku ni, apa yang seorang bakal HO tahu sebelum dia masuk kerja, apa yang patut dia revise balik, nota ilmu-ilmu yang dia dah tinggal lama lah. So sebab dapat sambutan sangat menggalakkan, dalam 1,500 saya print, dan alhamdulillah dah banyak juga untung. So saya buat buku The Next Books, namanya Amalina Notes 2.0. Dia sambungan lah. Dia ada PITS dengan surgery. Part 1 ada ONG, Ortho and Medical. Dan insyaAllah the last book untuk sebelum saya
habis HO ni, saya nak combine dua buku ni menjadi Amalina Notes Special Edition. Buku tu adalah gabungan part 1, part 2 dengan sikit nota tentang ED lah. So, nampak tak flow perjalanan buku-buku saya? Setiap daripada buku tu terhasil daripada langkah pertama yang saya buat, iaitu menulis sikit demi sikit, sehari demi sehari, and then bukukan. And then once kita dah buat satu buku pertama tu memang sangat susah lah nak dapat, nak tengok dia, sebab sangat banyak cabaran, printer rosak dan sebagainya. Tapi once dah ada buku pertama, kita dah rasa macam kita tengok buku kita di kedai buku, di rak, lepas tu orang promote, ada orang jadi ejen, kita akan rasa mudah. Dan kita akan jumpa dalam lingkungan penulis-penulis dan penerbit buku. And then once kita dah ada buku, kita nak approach penerbit tu, dia dah lagi senang nak rujuk buku kita sebelum ni, gaya penulisan yang macam mana. So, nasihat saya try je menulis satu, walaupun tak perfect, walaupun banyak typo, try tulis, and then try print sendiri, ataupun beberapa buah cuba jual untuk kawan-kawan, harga murah pun tak apa, supaya kita nak develop rasa confident kita ada buku. And then senang je, next book saya jumpa kedai cetak murah dan sebagainya. Okey, harapnya boleh membantu anda untuk cuba menulis. Step pertama adalah cuba tulis, and then cuba belik mana-mana buku, tengok email penerbit dekat belakang dia. Cuba email manuskrip anda kepada mereka. Tulis je lah, saya ni, nama-nama ni, saya ingin menghantar manuskrip kepada syarikat anda. Saya harap manuskrip saya diterima. Tulis sinopsis sikit. Buku saya tentang ceramah ke apa-apa ke. And then, harapnya bersabar dan standby lah. Kalau kena reject, cuba cari penerbit lain. Macam untuk kita yang baru ni, sangat biasa kena reject tu. So, jangan sedih and move on. Ataupun cuba edit balik manuskrip, baiki lagi, try next book. Okay, kalau ada persoalan boleh PM, nanti saya buat video lain. Okay, terima kasih.